Dan kita nampaknya banyaklah ayat-ayat mengingatkan kita begitu. Cumanya saya nak berkongsi sikit tuan-tuan. Tidaklah berat-berat untuk sampai waktu yang dijangkakan tu. Cumanya kita ni dah penghujung Ramadan, ya? Penghujung Ramadan. Kalau kita rujuk satu hadis Nabi di malam-malam akhir Ramadan, kita teringat satu hadis Nabi yang kalau tak silap saya riwayat Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "A'taitu ummati khamsan lam yu'tihinna nabiyyun qabli." Aku berikan umat aku, kata Nabi, 5 perkara yang tak pernah diberi oleh Nabi sebelum aku. Iaitu kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihi wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Malam pertama Ramadan, ya tuan-tuan, Nabi SAW kata Allah akan lihat hamba-Nya. Dia guna perkataan yang zuru. Perkataan yang zuru ini boleh memberi makna akan lihat. Ya, Allah akan lihat hamba-Nya malam pertama Ramadan. Kemudian berikut wa man nazara ilaihi. Dan siapa yang Allah lihat mereka malam pertama itu, wa man nazar, diguna past tense. Wa man nazara ilaihi, siapa yang dilihat oleh Allah malam itu, lam yu'adzibhu abada. Allah ta'azab selama-lamanya. Siapa yang dapat pandangan rahmat Allah malam pertama Ramadan, Allah ta'azab selama-lamanya. Nak masuk kumpulan pertama, malam pertama tuan-tuan. Malam pertama ni kita masih sibuk tuan. Tak boleh berperasan masuk Ramadan. Ya, kita tak boleh berperasan. Sekarang alhamdulillah tuan-tuan, sebab dah tahu tarikh Ramadan mula bila. Kalau dulu kan nak tunggu pengumuman malam Ramadan tu diumum oleh pemegang mohon raja-raja. Apabila dia kata tuan-tuan, Ramadan tak jadi besok, jatuh pada hari lusa, kita bersyukur, alhamdulillah tuan-tuan. Sebenarnya di situ telah tercabut makna nikmat yang Allah bagi. Ya. Beritahulah orang dapur, mah tak jadi puasa besok. Alhamdulillah. Dia pun dapur tabahlah. Alhamdulillah bang, besok tak puasa lagi. Itu satu tuan. Yang kedua, dia yang sebenarnya tuan, dia 5 waktu saya tak nak masuk je 2, 3, 4 tu, saya sebut cerita lalu je. Saya sebut cerita lalu je. Kedua tu bahawa mulut orang berpuasa lebih harum daripada kasturi. Yang ketiga, para malaikat mengampunkan dosa kita yang berpuasa tuan-tuan. Sepanjang hari malaikat memohonkan keampunan. Kalau kita tak mohon ampun, malu, ya? Malaikat mohonkan untuk kita, kita tak mohon, malu tuan. Sombong pula, ya? Dah tak mohon, sombong pula. Alah, aku tak ada dosa. Tuan lalu kat sini tuan, tempat lain. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga malaikat. Yang keempat Allah berfirman kepada syurga. Yang ini kita boleh bayang sekali. Tuan-tuan, Allah berfirman kepada syurga, baginda Rasulullah bayang kat kita. Allah berfirman kepada syurga, ya jannati sa'idi wa tazayyani. Wahai syurgaku, berhiaslah engkau dan bersedialah engkau dan berhiaslah. Ushiku an yastariha, ya. Ibadi minta bidunya wa ila karamati. Kata Allah, digambarkan oleh baginda Rasulullah, Allah berfirman kepada syurga, wahai syurgaku, berhiaslah kamu dan bersedialah kamu. Aku yakin hamba-hambaku ingin beristirahat dari kepenatan dunia. Ramadan yang dilalui sebulan ini penat, dia tetap berada di karamah aku, di tempat kemuliaan aku. Agak-agak kita layak tuan-tuan agak masuk situ. Ya, di hujung-hujung ni kita rasa penat. Saya nampak sahabat-sahabat kita cengkung mata tuan. Ya, saya tak cengkung pula, itu masalahnya. Ya, orang lain cengkung mata, nampak susut badan tuan-tuan kan, begitu seluar pun susut, ya. Dia punya saiz pinggang turun 4-5 inci tuan. Hari bukan kita tak tahu macam mana. Ya, nampaklah kesungguhan gitu, ya. Nampak kita ni agak-agaknya macam mana yang kalau kita fikir. Dan yang paling akhir tuan, kana akhirul lailatin min syahri Ramadan. Akhir Ramadan, Nabi kata, ufu ujurahu, Allah bayar upah mereka. Ya. Kalau ikut cerita yang disambah oleh ulama-ulama dalam penjelasan yang lebih bermakna, terutamanya Dr. Aid Abdullah Al-Qarni dalam buku dia, tuan-tuan, kita di pada hari di mana perhimpunan seluruh umat manusia, Allah bagi setiap, ini kau punya habuan, ini engkau punya habuan, ini engkau punya habuan, ini engkau punya habuan. Macam hari anugerah hidup semalam tuan-tuan. Agak-agak kita dapat tak, ya? Kita punya sasaran dia paling minimal tuan-tuan 85%. Ya? Nak dapat anugerah tu dia kena 95%. Macam mana agak-agaknya kita? Saya dalam keadaan rasa macam nak, ya tuan-tuan,
nak menyampaikan maksud ini, kita aman-amanlah mengharapkan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua dalam kumpulan orang yang layak mendapat habuan besar itu. Kerana bila ditanya oleh sahabat, Lailatul Qadar ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Jawab Nabi, alam tara annal umar, kata Nabi, tidak akan kau lihat orang bekerja ya, apabila dia bekerja dia tuan, elok habis saja kerjanya belum kering peluhnya, langsung dibayar upahnya. Begitulah ibadat puasa. Satu. Yang kedua tuan-tuan, nak sentuh tentang hari raya. Hari raya ni pertama ingat Aidil Fitri. Ya, kita namakan dia Aidil Fitri. Dan Aidil Fitri ni mengganti 2 hari raya yang telah berada di Madinah. Ketika mana Rasulullah sampai ke Madinah, ya tuan-tuan, ada 2 hari raya yang disambut di Madinah. Hari Mahrajan, ya tuan-tuan, hari yang disambut oleh orang-orang Madinah, Aus dan Hazraj yang selama ini disambut. Jadi kata Nabi, aku bawa untuk kamu 2 hari raya, iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha, yang lebih baik dari 2 yang ada itu. Tak apalah tuan-tuan, apa pun namanya, Aidil Fitri bermakna tuan-tuan berbagai-bagai pandangan. Kalau buka kitab Melayu, ya, dia rujuk kepada beberapa hadis. Aid itu bermakna kembali. Mudahnya dah, kita ambil perkataan Aid itu kembali daripada ada. Aid, ya, kalau kita ambil on lain, ya, Aid kembali kepada fitrah. Al-Fitri maknanya fitrah. Fitrah itu pula disebut oleh ulama beberapa makna. Satu, ya tuan-tuan, dikaitkan dengan fitir itu, al-fitrah itu berbuka. Kita raya berbuka dari berpuasa. Ya, kita menyambut, kita berbuka daripada berpuasa. Al-fitr. Fitr itu juga tuan-tuan datang perkataan zakat fitrah. Zakat fitrah. Namun ada ulama juga tuan-tuan ramai yang berpandangan fitrah merujuk kepada bersih. Ya, kita sudah bersih, kita suci atas kejayaan, ya tuan-tuan, dengan berbagai-bagai penjelasan tadi, kita balik kepada fitrah. Balik kepada fitrah, di mana Aidil Fitri, tuan-tuan kena ingat, kita setelah sebulan kita berpuasa, sedang amalan dalam bulan Ramadan tak pernah kita buat dalam bulan-bulan lain. Ya tuan-tuan, tak pernah. Saya boleh katalah tak pernah, kerana itu juga diperlakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya tuan-tuan, walaupun Rasulullah ini terkenal dengan seorang yang cukup hebat, ibadahnya ya tuan-tuan dengan Allah, puasanya yang hebat tuan-tuan, puasa siang harinya di bulan-bulan yang bukan bulan Ramadan, tiada orang boleh tanding. Ya tuan-tuan, Rasulullah SAW sampai saat gering nak meninggal dunia, nak wafat, masih terikat lagi batu di perutnya, menggambarkan baginda tidak pernah kenyang. Ya tuan-tuan, baginda tidak pernah kenyang. Kita tak boleh, saya tak boleh banding. Oleh itu, ambillah sedikit makna yang paling baik untuk kita tuan. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya kita ingat satu firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Kita bertekad nak habis Ramadan ni, kita betul-betul meletakkan wajah kita kepada agama, tak yang lain. Ya, kita hadapkan wajah kita kepada agama. Kenapa yang kita berpenat lelah ni kalau tidak kerana agama, kalau tidak kerana Allah? Apakah kita berpenat lelah ini kerana yang lain selain daripada Allah? Sudah pasti tidak. Oleh itu, hari ini kita bertekad, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan muka kamu kepada agama Allah yang lurus, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah. Allah menjadikan kita di atas fitrah itu. Sedang fitrah itu tuan-tuan ialah agama. Kita berada, kita sebut Aidil Fitri ini hari raya agama, yang maknanya kalau kita langgar, dia berdasarkan hukum dan adab hukum beribadah dalam bulan Syawal, menyambut Aidil Fitri, boleh jadi batal pahala kita. Aidil Fitri kita boleh jadi pahala kita batal tuan-tuan. Oleh itu kita tekan satu perkara, kita pegang satu ayat Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan ke atasnya. Kita lahir atas fitrah itu. Semua kita tuan-tuan, semua kita lahir atas fitrah itu. Tak kira lah ya tuan-tuan, kita ni berketurunan apa. Mungkin tuan-tuan kata ni orang Islam yang lain ni. Semua yang lahir ni tuan-tuan, walaupun ibu ayah yang bukan Islam, ya tuan-tuan,
lahirnya ialah di atas fitrah agama. Yang lahirnya dari keturunan yang beragama, tuan-tuan, Hindu, Buddha, Majusi, Nasrani, ya tuan-tuan, dia tetap lahirnya di atas fitrah. Saya buktikan dengan satu ayat tambahan sikit, tuan. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Merujuk ayat 172 surah Al-A'raf, ya tuan. Allah beritahu kita, ingat kata Allah, ketika Allah melahirkan anak-anak Adam dari punggung-punggung bapaknya, iaitu punggung, ya, kita dilahirkan tuan-tuan dari punggung-punggung dari bapak-bapak kita, ya tuan-tuan, di mana wa asyhadahum ala anfusihim, mereka dipersaksikan dengan diri mereka ketika mana menurut bekas mufti Mesir Asmit Makhluk. Kita ni tuan-tuan, ketika mana di alam roh kita, ya, ketika mana di alam roh telah dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi di hadapan Allah. Apabila Allah tanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku di Tuhan kamu? Ya, maka semua roh menjawab, tuan-tuan, yang berada di alam roh itu menjawab, bala syahidna, bahkan kami bersaksi, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin, supaya kamu tidak bercakap besok di hari akhirat, oh yang ini aku lupa ya Allah, yang itu aku lalai ya Allah, yang ini aku tak tahu ya Allah. Sebab kita sudah ada ikrar, tuan-tuan. Itu sebab, tuan-tuan, orang yang bukan Islam, ketika mana dia lahir, dia tetap nak cari agama dia. Dia nak cari agama yang betul. Dia, tuan-tuan, dia berusaha untuk mencari. Benarlah dakwaan sahabat-sahabat kita, betapa perlunya kita menyampaikan Islam kepada mereka, sebab dia nak cari sesuatu yang betul. Itu yang datang kisah jumpa matahari sembah matahari, jumpa kayu batu besar sembah batu, ya tuan-tuan, jumpa bulan sembah bulan, dia kata dia lebih besar, sebab dia nak mencari hakikat, nak mencari. Jadi tuan-tuan, balik pada ayat saya tadi, kita tekad apabila kita masuk Aidil Fitri, bermakna kita berada di atas agama yang sebenar. Hidup kita agama, ya. Bak kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, tuan-tuan, dia rakamkan satu kisah yang saya tak boleh, mungkin susunan ayat saya sekarang memang mampu. Dia kata, tuan-tuan, suatu hari seorang saleh melalui di suatu kawasan, ya, pada hari raya Aidil Fitri. Dia melalui satu kawasan, terdapat di sana orang-orang yang sedang seronok menyambut kegembiraan Aidil Fitri ini dalam bentuk maksiat-maksiat yang dibuat, tuan-tuan, ya, dalam bentuk kepoya-poyaan. Lalu dia berkata, ya, kalaulah kamu telah menyambut Ramadan dengan betul, tidaklah kamu menyambut Aidil Fitri begini. Kemudian di sebaliknya itu dia jawab pula, sekiranya kamu tidak menyambut Ramadan dengan betul pun kamu tidak boleh menyambut Aidil Fitri begini. Tuan-tuan, ayat saya lebih kurang begitulah, ya. Jadi kalau kita nampaklah ada orang sambut Aidil Fitri ibaratnya luar dari batas fitrah, nampaknya rugilah, tuan-tuan, ya, rugilah. Kerana hakikatnya saya dah sebut dalam tazkirah pagi saya, ya tuan-tuan, saya kata besok lepas raya kita dihimpun di hadapan Allah, himpunkan kita seolah-olahnya, tuan-tuan, suatu perhimpunan selepas solat raya itu kita dipecahkan kepada dua golongan. Satu golongan ini berdasarkan hadis kursi yang saya petik juga dari buku Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, ya tuan-tuan, bercakap tentang Ramadan, ya. Apabila satu kelompok ni, tuan-tuan, Allah sebut, pergilah kamu, qad ghafartu lakum, aku telah ampunkan dosa kamu. Antum, kamu redha kepada aku dan aku redha kepada kamu. Ini satu kelompok. Lepas solat raya itu kan, selesai solat raya itu, agak-agak kita ke mana pergi. Satu kelompok lagi, tuan-tuan, kelompok yang berlawanan dengannya, yang tidak mendapatkan ampunan Allah, dia pun tak redha dengan Allah, Allah tak redha dengan dia. Agak-agak dah ke mana? Ya, kalaulah ibaratnya dipecahkan kelompok yang begitu dan kita berada dalam kumpulan yang macam mana, dapat kita imajinasikan malam itu, tuan. Satu kekuasaan imajinasi yang cukup penting, ya tuan-tuan, yang boleh meletakkan diri kita yang lebih baik, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Itu sajalah, ya. Dan yang paling penting, besok, tuan-tuan, pagi raya saya nak mengajarlah kalau boleh seberapa ramai yang boleh.
kita datang solat subuh berjamaah, lepas tu kita duduk lama sikit takbir, ya, lama sikit takbir selepas solat subuh, lepas tu kita balik tuan-tuan, kita pakai baju cantik, ya, turun balik kemari untuk solat lain, ya. Boleh? Setuju? Setuju. Macam tak bersetuju. Saya nak anjurkan kalau boleh tuan-tuan, solat subuh lusa, ya, lusa, bukan hari Sabtu aja ni silap sebenarnya. Dia tak niat sama sekali, ya, dia tak niat pun. Maknanya hari Rabu pagi kita sembahyang subuh berjamaah di surau tuan. Tuan-tuan ikut sunnahnya mandi seawal pagi sebelum masuk waktu fajar. Datang solat berjamaah. Ya, kita ambil kelebihan solat berjamaah tu, kita marilah ke surau solat berjamaah, lepas tu kita takbir lama sikit. Kemudian bayangkan tuan-tuan di mana disebut tuan-tuan, ya, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita kena bertakbir kepada Allah tuan-tuan di atas apa yang Allah beri pada kita ni banyaknya. Takbir sebenar-benar takbir tuan-tuan, ya, wala'allakum tashkurun, semoga kamu sekalian merasakan kesyukuran nikmat yang Allah beri itu. Jadi kita nak ajar, kalau macam ni ramainya, subuh besok lebih kurang macam ni tuan. Kalau ada pun seorang dua lah wakil kat orang lain, ya, gitu. Saya bayang subuh, kita takbir panjang sikit, tuan-tuan, berdoa, kita balik, siap diri, ya, tuan-tuan, pakai baju cantik, tuan-tuan jamah 3 biji kurma, ya, untuk makan pagi sebelum datang solat raya. Tak apalah tuan-tuan nak hentam ketupat, hentamlah, ya. Sunnahnya 3 biji kurma, ya tuan-tuan. Kenapa? Kita nak beritahu kepada Allah betapa syukurnya aku hari ini aku boleh makan. Makan dulu sebelum datang solat, ya tuan-tuan. Lepas tu sambil berjalan dinasihatkan takbir. Jangan cerita Pak, GST ke, tol minyak naik di mesin ke, jangan cerita dulu. Kita takbir dulu, sambil berjalan datang ke surau, takbir. Yang boleh jalan kaki, saya galakkan jalan kaki. Tinggallah kereta untuk pagi tu, ya tuan-tuan. Kalau rajin pula tuan-tuan, bagi orang yang sebelah sana, datang ikut jalan sana, balik ikut jalan sini pula tuan-tuan. Itu sunnah, ya tuan-tuan. Wallahu a'lam. Lebih dari itu tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan semua maha arif dalam bab ni. Saya memberitahu secara ringkas kerana nak ingatkan saja betapa besar makna takbir. Kalau tuan-tuan boleh menangis, tangislah. Hakikat takbir bukan ingat mak yang dah mati tahun lepas, bukan ingat tok yang dah meninggal tahun lepas, atau suami atau siapa, tapi sebaliknya layakkan dengan lafaz kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lafaz kita tuan-tuan, ya. Sampai itu subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.